Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni kita nak tengok soalan yang berkaitan, bukanlah hari ni sebenarnya. Korang nak tengok dalam video ni. Dalam video ni korang nak tengok soalan yang berkaitan pasal PNC. So PNC ni basically tahun lepas korang dah belajar, rasanya lama jugalah. Dan rasanya topik ni tak adalah susah sangat. Dan rasanya korang boleh buat. Rasanya lah. Tapi aku rasa korang boleh buat. So let's just see the question one by one. So kita tengok soalan yang first tu. Soalan yang first tu dia berkaitan pasal a team of 3 people is to be selected from 7 women and 6 men. So idea dia, kita ada woman kita which is 7 and kita punya man which is 6. Right, so bila kita punya woman ada 7 dan kita punya man ada 6, kita nak select 3. Find the number of team that could be selected if there is much more women than men on the team. So woman kena lebih daripada man. So sebab kita punya N tu yang kita nak pilih tu ada 3. So kita boleh ada 3 women and 0 men, 2 women and 1 man. Itu je lah yang kita boleh ada kan. So that kita punya team tu ada more men than women. So daripada sini kita ada 7C3 darabkan dengan 6C0. Daripada sini kita ada 7C2 multiply by 6C1. So kita ambil kalkulator kita. So 7C3 multiply by 6C1. So kita akan dapat 210. And then yang last tu 7C tu kita just nak tukar nombor je kan. 7C2 multiply by 6C1. So kita ada 126. Means that kalau yang tu maksudnya akan kita salah kira lah. So 7C0. So with this is we're gonna have 35. So the total teams that we can have is 161 by adding these two lah. Right. Untuk soalan yang bawah tu pula yang berkaitan pasal numbers, nombor 2, find how many 5 digit even numbers can be made. Ini ada cikgu yang ajar menggunakan apa nama dia? Ada cikgu yang ajar guna P, ada cikgu ajar yang menggunakan underline. So depend on you which one kamu nak buat lah. So kita cuba buat untuk kedua-duanya sekali. Soalan yang A tu. Find how many 5 digits numbers that can be made using 1, 2, 3, 4, 5 once only. So 1, 2, 3, 4, 5 digit numbers. So the first one. So bila kamu guna underline, question yang kamu kena selalu tanya is how many options do I have? How many options? So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Alright, so dia kata 5 digit even number. Bila kita bercakap pasal even number, the number yang memang akan kita consider to make it even is always the last number. So the last number to make it even is between number 2 and number 4. So let's just say kita ada 2 nombor yang kat belakang tu. So option yang kita ada kat belakang is 2. Daripada 2 option ni, let's just say aku dah pilih option untuk number 4. So bila kita pergi patah balik ke depan, kita start balik ke depan, how many options do I have? So I have 4 options. Let's just say I pick number 2. Then here I have 3 options. Next I have 2 options, and the last one I have 1 option. Then kamu just ambil kalkulator kamu lah. Start tekan lah. 4 times 3 times 2 times 1 times 2 which give us 40. Alright, yang second, find how many 3 digits number. Oh sorry, bila kita nak buat pakai P, kita akan dapat 48 kan. So bila kita buat pakai P, kita fokus dekat yang belakang ni dulu. So yang belakang ni kita ada 2P2. Yang dekat ni kita ada depan tu, kita ada 4
2P4. Sorry, ini bukan 2P2, 2P1, sebab ada satu tempat yang kita nak guna. Ada dua option, so 2P1. So this number will give us 48. Alright, yang second tu, find how many 3-digit numbers that can be used. Kita ada 3, 1, 2, 3. So kita ada nombor, kita ada 5. So question is, how many options do I have? Kalau aku ada 5, kalau aku ada 5 number yang aku nak pilih. So the first place tu kita ada 5 option, 4 and then 3. So 5 times 4 times 3, which give us 60. So we have 60. Ataupun kalau kamu guna P, so 5P3 saja. Kamu ada 3 tempat benda yang kamu nak pilih, kamu ada 5 benda, so dia akan jadi 5P3, which is also 60. Okay. Soalan yang kedua tau, a man and 2 women. Man kita ada 1, woman kita ada 2. To be sit in a row with 5 different chairs. So 1, 2, 3, 4, 5. Calculate the number of ways they can be seated if the 2 women must sit next to each other. So kita punya woman tu must sit next to each other. So kita ada 2 tempat ni yang kita boleh set upkan dia sebagai sekali. So bila kita dah set up dia sekali, 2 woman ni kita ada 2, so kita ada 2 factorial lah. Alright, so woman ni pula dia boleh duduk di 4 different places, which is the first one, the second one, the third one, and the fourth one. And then man tu dia ada seorang aja. Ni man yang seorang-seorang. Right, dan man ni dia ada 3 different places, which is the first one, the second one, and the third one. So kita ada 2 factorial times it by 4 times by 1 factorial, which is 1, times it by 3, and the final answer would be 40, 24. Betul ke? 4 times by 2 factorial times by 1 times by 3. Betul lah. Alright, yang second, B. All 3 must sit next to each other. So kita punya seat tu ada 5. All 3, maksudnya 3-3 orang tu diorang mesti duduk sama-sama. So dalam ni dia akan jadi 3 factorial. So sebab dia ada 3 different place, 1, 2 and 3. So final answer should be 3 times 3 factorial. So 3 times kan dengan 3 factorial, dia akan dapat 80. So final answer is 80. Okay, kita tengok soalan yang last, second, soalan ketiga tu. Soalan yang ketiga ni dia macam pelik sikit sebenarnya, tapi try je lah. A musician has 4 to play 4 pieces from a list of 9. So dia ada 4 pieces. So number 1 dia ada 4 pieces. So 1, 2, 3, 4. Of these 9 pieces, 4 were written by Beethoven. So Beethoven kita ada 4. 3 were written by Handel. Handel kita ada 3. And 2 by Sibelius. Sibelius kita ada 2. Calculate the number of ways the 4 pieces can be chosen if there are no restriction. So kita ada semua sekali, basically semua sekali kita ada 1, 2, 3, 4, 4, 3, 6, 4, 3, 7, 7, 2, 8, 9. So the first place tu kita ada 9 option yang kita boleh pilih. Second place should be 8, 7 and 6. Tapi sebab Beethoven buat 4, Handel buat 3, dan bawa lagi Sibelius buat 2. So semua ni kenalah dibahagikan dengan 4 dan 3 dan 2. So final answer dia kita akan dapat 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan dengan 6 bahagikan dengan kita ada 4 kali 3.
126. Yang second tu, there must be 2 pieces by Beethoven, 1 by Handel and 1 by Sibelius. So kita ada 1, 2, 3, 4. By Beethoven is going to be 4, tapi dia kena 2, 4 times kan dengan 3. Handel pula kita ada 3 pieces yang kita boleh pilih, 3 option. Sibelius kita ada 2 option. Tapi yang Sibelius dengan Handel tu, basically kita akan main dia sekali saja. Tapi untuk Beethoven kita akan main dia 2 kali. So kita divide kan dia dengan ini, divide dengan 2. So 4 times 3 times 3 times 2 times 3 times 2 divide kan dengan 2. So kita akan ada, answer is 36. Yang ketiga, there must be at least 1 pieces by each of the composer. So kalau 1 pieces tu kena ada setiap seorang, so kita boleh main 2 daripada kita cetak dulu lah. Dua pieces. So, katakan Beethoven tu kita main 2 pieces. So basically kita ada 4 pilihan dan 3 pilihan. Tapi sebab kita ada 2 pieces yang kita nak main, so ini kita dibatkan dengan 2. Handle tu pula kita ada 3 option. Dan Sibelius kita ada 2 option. So basically ini pengiraan dia 4 times 3 times 3 times 2 overkan dengan 2. Basically 4 times 3 times 3, which is going to give us 36. Ataupun kita boleh main 2 pieces daripada Handel. So Beethoven kita main 1, tapi kita ada 4 option. Handel kita boleh main 3 ataupun 2 option. Yang first ni kita ada 3 option, yang second ni kita ada 2 option, dan last kali tu kita ada 2 option. So sebab ni kita boleh beli 2, so kita punya pengiraan it should be 4 times 3 times 2 times 2 overkan dengan 2, which give us 4 times 3 times 2 24. Right, and then the last guy. So kita ada 2 option. Kita at least 2 kan, so kita ada 2 option. So 2 dan 1 Sibelius ni, so kena bagi dengan 2 jugalah. Tapi yang untuk si Beethoven kita ada 4 option, dan untuk si Handel kita ada 3. So basically kita ada 4 times 3 times 2 times 1 dividekan dengan 2, kita ada 12. So option yang kita ada untuk bermain kesemua sekali is 72. Okay, so kita tengok soalan yang ketiga tu pula. Yang keempat. Alright, soalan yang keempat. A 4-digit numbers is to be formed using out of the 7 numbers. So soalan yang keempat. Yang first ni kita ada 4, 1, 2, 3 and 4. So kita ada 7 digit yang kita nak guna. So the first place tu kita ada 7 option, 6 option, 5 dengan 4. Ataupun kalau kamu guna 7p, so 7 times 5 times. So kita ada 800. So dua-dua ni dia akan produce. Yang second, the number is even. So 1, 2, 3, 4. Even daripada 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. So untuk dia jadi even, number 2, number 4, number 6 dan number 8. So basically kat belakang ni kita ada 4 different option. Right, katakan kita pilih out of this 4, kita pilih number 2. So at the end kita hanya ada
1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 different option yang kita boleh letak kat depan. Katakan daripada 6 ni kita pilih salah satu saja. So katakan kita pilih nombor 4. Dan kita ada lagi 5 dan seterusnya 4. So 6 times 5 times 5 times 4 times dengan 4. So kita ada 480. Betul ke? Find out how many 4 digits number. Okay, 480. Okay, so next, a 4-digit number is formed by using the number 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So tulis 1, 3, 4, 5, 7, 8 dengan 9. And no digit can be used more than once. Okay, find how many different 4-digit number can be used if there is no restriction. So 1, 2, 3, 4. Sebab dia tak ada restriction, so kita ada 7. So 7, 6, 5 and 4. So 7 times 6 times 5 times 4. So kita ada 840. Yang kedua, the number is less than 4,000. Sebab less than 4,000, maksudnya the number yang boleh kita pilih kat depan ni hanya tinggal 2 saja. Sebab less than 4,000 kan. Let's just say kalau kamu letak nombor 4 kat depan, katakan kita letak nombor 4 kat depan. Kalau kamu pilih nombor 1, nombor tu pun dia dah jadi, kalau tak, kita pilih nombor 3, so nombor tu dah jadi more than 4,000. So kita tak boleh lah pilih nombor 4 tu sekali. So basically kita hanya ada option untuk 2 saja, which is 1 dengan 3 to make it less than 4,000. So kat depan tu kita ada 2 option. Okay, daripada 2 option ni, let's just say kita dah pilih salah satu. So then kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakan kita dah pilih 1, 5, kita pilih 1, 4. So 2 times 6 times 5 times 4, kita akan ada 240. Yang ketiga, the number is even and less than 4,000. So 1, 3, 4, 5. To make it the number less than 4,000, so obviously kalau less than 4,000, dekat depan ni kita ada 2 option lah, which is 1 dengan 3, so 2. Alright, to make it even, kita ada option number 4, option number 8, so which is 2, which is 4 dengan 8. So logically, kita tengok dekat case untuk 4. So 2, 1, 2, 3. So case 4. Kalau case 4, basically kita punya belakang tu kita pilih satu saja. So katakan daripada semua nombor ni, nombor 1, 3, 5, 5, 7, 8, 9 ni, aku pilih number. Sekarang kita fokus kat case 4 kan. So 4 ni dah hilang lah. Number kat depan ni aku pilih number 3. So option yang aku tinggal kat sini is 1, 5, 7, 8, 9. So 1, 2, 3, 4, 5 and then 4. Okay, case untuk nombor 8, 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 1, 3, 4, 5, 7, 8. Logically kalau aku setkan case 8, so belakang ni ada satu nombor lah yang kita dah boleh pilih. So dekat depan ni kita ada 2 nombor yang kita boleh pilih, which is 2. Right, katakan kita pilih nombor 1, katakanlah.
So option kat tengah tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 dan ada 4. So gabungkan dua-dua ni, kita akan ada 2 kali 5 kali 4 kali 1. Sebab dia ada 2, so semua ni kita darabkan dengan 2 kali 5 kali 4 kali 1 kali 2. So kita ada 80 different combination yang kita boleh buat. Alright, soalan yang bawah tu pula. Dia nak buat soalan PNC ni, dia sebenarnya kamu memang kena buat banyak latihan je. Sebab dia punya ni adalah logik. So kalau kamu suka benda yang logik, so kamu boleh buat lah. Tapi kalau kamu macam tak boleh nak brain dia punya logik, oh kamu buat yang mana yang senang untuk kamu buat lah. Tak payahlah buat semua. Okay. A shelf contain 8 different travel books, of which 5 are Europe and 3 are from about Africa. So Europe kita ada 5, Africa kita ada 3. Find the different ways the books can be arranged if there is no restriction. So basically kalau yang ni macam aku cakap lah, aku suka buat yang pakai underline kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So books tu no restriction. So kita ada 8, 7. Option yang kita boleh pilih yang tempat first tu 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ataupun semua ni adalah 8 faktorial. Ataupun korang boleh buat 8P8. Boleh, tak ada masalah ha? So kita dapat 40,320. Right, yang second tu, if the 5 books about Euro are kept together. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dia kata 5 books Europe tu dia kena kept together. 5 book Europe ni dia kept together. So dalam ni kita ada 5 factorial. So basically kita ada tempat pertama, kedua, ketiga dan keempat. So yang second tu kita ada 3 option, 2 option dan 1 option. So basically pengiraan kita 5 factorial times 3 times 2 times 1, multiply it by 4. 5 factorial times 3 times 2 times 1 times 4. So kita ada 2880. Right, soalan B tu. Okay, soalan B tu, 3 DVDs and 2 videotapes are to be selected from a collection of 7 DVDs and 5 videotapes. Senang je, kita akan pakai C lah tu. Calculate the number of different selections, sebab dia nak select kan. So kita ada 7C3, 5C2, 7 shift C3 darab 5 shift C2. So dapatlah 350. Right, kita tengok soalan yang bawah tu pula. A committee of 6 members is to be selected from 5 men and 9 women. Find the number. There is no restriction. So 9 plus 5 is 14. So 14, soalan A. Satu lah. 14C6. So 14C6. 14 shift C6. 3003. Dan yang kedua, there are exactly 3 men and 3 women from on the committee. So kita ada 5C3 dengan 9C3. 5C3 9C3. So kita akan dapat 840. Itu je. How many even numbers less than 5,000 can be formed using the digit 1, 2, 3, 4, 5? Each digit may be used only one. 1, 2, 3, 4, 5. 3 digits. 1, 2, 3. Less than 500. Maksudnya the options yang kita ada 1, 2, 3, 4. So kita ada kat depan ni ada 4. Alright, now, so let's just say kalau aku pilih satu nombor daripada 4 tu, which is aku pilih nombor 3. So kat sini aku ada 4 option.
Dan dekat sini aku ada 3 option. So 4 kali 4 kali 3, dia akan dapat, oh soalan dia lain sikit lah. How many even numbers? Even. So kalau even, sekejap kita terang dia. How many even numbers less than 500, 1, 2, 3, can be formed using the digit 1, 2, 3, 4, 5. Each digit may be only used once. Oh macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. How many even number less than 500? So less than 500. Sebab kita ada less than 500, means that kita boleh jadi a single digit, one digit number, or dia boleh jadi 2 digit number, ataupun dia boleh jadi 3 digit number. So kalau kita punya case adalah 1 digit number, 1 digit je. So to make it an even number, kita punya option adalah 2 dengan 4. So kita ada 2 option. Kalau kita punya case nak jadikan dia 2 digit, 1, 2. So kita punya option yang dekat belakang ni, dia akan jadi 2 dengan 4 lah. So belakang ni dia ada 2. Dan kalau kata aku pilih daripada 2, 4 ni, aku pilih 1. Okay. So kat depan ni aku ada 4 different option. So 4 kali 2 kita ada 8. So ini adalah 2 lah. So kalau 3 digit less than 500, so kita kena consider untuk case yang mana kita punya even number kan. So kita ada 2 option kat belakang, which is case 3 digit. Dalam case 3 digit, kat belakang tu kita ada 2 option, which is dia akan jadi 2 dengan 4. So kalau case kita adalah case untuk nombor 2, kalau case kita consider case nombor 2, dekat depan ni less than 500, okay, belakang ni kita ada 1, less than 500, depan ni kita ada 3 option saja untuk kita pilih. So kalau daripada tu kita dah pilih salah satu, so kita ada lagi 3 option. Right. So kalau kata kita consider untuk case yang keempat, case nombor 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So kalau kita dah pilih nombor 4 dekat belakang tu 1, so kita akan ada hanya 3 number yang kita boleh pilih kat depan. So last kali kita ada 3 option. Jadikan 3 kali 3 9. So ini pun 9. So total dia untuk yang first tu, A tu, kita ada 2 tambah 8 tambah 9 tambah 9, which is 10, 9. Kita ada 28 different case. Right. Yang B tu, kecil kan tu. Alright, untuk yang B, a committee of 8 people. So dia punya N yang kita nak guna 8, man dia ada 7, woman dia ada 5. Find the number of different committee that can be selected if the committee contains at least 3 men and at least 3 women. So paling sikit man yang boleh ada 3, woman pun boleh ada 3. So kita buat sesuatu lah. Kalau man ada 3, woman ada, sebab semua sekali kita nak 8 kan dalam komiti tu. So kalau man ada 3, woman ada 5. Kalau man ada 4, woman ada 4. Kalau man ada 5, woman ada 3. Kalau man ada 6, woman ada 2. Tapi dia bagi tahu kat kita bahawa yang man dengan woman must be at least 3. So bila woman dah tinggal 2, kita tak boleh consider lah. So untuk first case tu kita akan ada 7C3 multiply by 5C5. Second case tu kita ada 7C4 multiply by 5C4. Last kali 7C5 times by
5C3. So kita kira lah 7C3. Alright, ni tengok macam mana aku ajar, sebab kita ada banyak kan. So aku reset dulu kalkulator aku. Sekarang ni aku nak ajar korang guna tanda M plus ni. Alright, so kita ada 7C3 multiply by 5C5. So kita ada, tekan dia. Ingat kita kena clearkan dulu. Maksudnya kita reset dulu kita punya memory. Alright, so kita dah reset. Alright, kita nak guna tanda M plus. So 7C3 multiply by 5C5. Okay, so tekan je M plus. Tulis sini 35. Alright, next kita nak tukar dia. So kita tukar, kita delete dulu. So ini jadi 4. So ini dia jadi 4 juga. Tekan M plus, which is equals to 175. Alright, next kita tukar dia. Tukar dia jadi 3. And then kita tukar dia jadi 5. Kita tekan M plus. So kita ada ini 210. Right, so kita nak total dia. Equals to, tekan alpha, tekan M, kita dapat apa? 420. Alright, soalan yang second tu dia kata the oldest man or the oldest woman, but not both, must be included in the community. So kita boleh ada yang case ni, soalan yang C tu, kita punya case woman kita, oldest man ada, oldest woman tak ada, ataupun oldest man tak ada, oldest woman ada, but not both must be included. So yang dua-dua tu tak boleh include. So oldest man tak boleh ada, dengan oldest woman pun tak boleh ada. So daripada sini kita akan ada, rasanya lah kita try lah, 7. Okay, so maksudnya semua sekali kita ada 7, 5, 12 kan. 7, 5, 12. So katakan kita buang seorang oldest woman. Semua sekali ada 12, tapi sebab kita buang seorang oldest woman, so kita ada option kita 11. So 11C8. Dalam case ni pun dia akan jadi 11C8. Alright, so 11C8 dah ada 11C8. 11C8 tolakkan dengan 2. Dapat tak 330? Tak. Kenapa dikira 11C7 je? Oh, okay. Sebab oldest man tu dah memang kena ada kan. So basically daripada 8, oldest man tu dah memang ada. Oldest man tu dah memang ada. So option yang kita tinggal, orang yang kita nak pilih tu ada 7. So daripada 12, oldest man tu dah memang ada. So tinggallah 11. So kita buang oldest woman. So dalam case ni kita buang oldest woman. So kita tinggal 11. So daripada 11 tu, oldest man tu dah memang confirm ada. So kita tinggal lagi 10. So 10C7. Dalam case ni pun sama jugalah, 10C7. 10C7 darabkan dengan 2, kita akan dapat total dia is 240. Macam tu lah. Okay, so aku terang lagi sekali lah nak buat benda ni So ni aku kecilkan dulu.
Alright, case kita sekarang, the oldest man or the oldest woman, but not both must be included. So semua sekali kita ada 12 orang. Oldest man ada, maksudnya oldest woman tak ada. Menjadikan sekarang kita ada 11 orang saja. Okay. Daripada 11 orang tu, yang seorang tu dah memang confirm ada, so kita tinggal lagi 10 orang. Alright. Daripada, maksudnya sekarang yang kita nak pilih tadi tu, daripada semua ni kita nak pilih 8 orang. So sebab seorang tu dah memang confirm ada, kita tinggal lagi 7 orang yang kita nak. Menjadikan daripada sini 10 si 7. Sama juga kalau kes untuk oldest woman. Oldest man tak ada, maksudnya dari ada 12 orang. Sebab man dah tak ada, so tinggal lagi 11 orang. Daripada 11 orang tu, seorang tu dah memang confirm wajib ada dekat dalam tu, so tinggal lagi 10 orang. So daripada ni kita nak pilih lagi 8 orang tadi. Sebab seorang dah confirm ada, tinggal lagi 7 orang yang kita nak pilih. So daripada sini kita ada 10 si 7. Gabungkan dua-dua, kita akan dapat jawapan dia ialah 240. Okay, harap-harap faham lah. Alright, kita tengok soalan yang seterusnya. Find how many different 4-digit number can be formed using 1, 2, 3, 4, 5, 6 if no digit is repeated. So ini senang lah, no digit is repeated. So kita ada 4, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 4 dan 3. 6, 5, 4, 3. So kita ada 360. Yang kedua, how many 4-digit numbers found in part 1 are greater than 6,000? So basically 1, 2, 3, 4 greater than 6,000 means daripada 1, 2, 3, 4, 5 and 6 tu greater than 6,000. So the first one tu kita kena letak nombor 6 lah. So option yang kita ada kat depan tu 6. Menjadikan yang kat belakang tu kita ada lagi 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada lah 5, 4 dan 3. So kalau kita kira 1 kali 5 kali 4 kali 3, kita ada yang ini 60. How many 4 digits number found in part 1 are greater than 6,000 and are odd? 1, 2, 3, 4. Untuk dia jadi odd means that option yang kita ada kat belakang tu hanyalah nombor 1, nombor 3 dengan nombor 5. So kat belakang tu kita ada 3. Greater than 6,000 means kat depan tu kita ada 1. Okay, sebab kita ada 3. So aku biasanya kalau aku jadi macam ni, aku akan suka buat case dia, case by case. Case 1 ataupun yang kedua case 3. Dan lain sekali adalah case 5. Depend lah, kalau korang boleh nampak, korang just terus buat je. Macam aku tak boleh nampak. So 1, 2, 3, 4 case 1. Nombor depan ni kita dah pilih 1. So aku tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau case 1 aku dah pilih 1 tu. Okay, kat depan ni ada nombor 6 je yang boleh letak. So nombor 6, so ada satu pilihan. So 4 dengan 3. Right, 1, 2, 3, 4 case 3, aku dah pilih 1 kat belakang, 1 kat depan. So ada 4, ada 3. 1, 2, 3, 4. Case 5, kat belakang ni ada 1, depan ni ada 1. So 3, 4 dengan 3. So basically kita akan ada 3 untuk 1 times 4 times 3 times 4. So 3, kira lah 3 times 1 times 4 times 3 times 1. Kita akan ada final answer is 36.
Alright, lepas tu soalan B. A quiz of 10 players is to be chosen from a class of 8 boys and 12 girls. Find the number of different teams can be chosen if the team have equal number of girls and boys. So girls dengan boys, maksudnya girls ada 5, boys ada 5. So kita ada 8C5 dengan 12C5. So 8C5 A C5 times dengan 12C5. So kita ada 55,000 plus plus. Right, and C tu, yang second part, find the number of different teams can be chosen if the team has to the youngest and oldest boy and the youngest and oldest girl. The youngest and oldest boy and the youngest and oldest girl. So dalam boys tu kita ada 7 tolak 8 tolak 2 lah. So boys, youngest and semua sekali ada 8. Sebab youngest dengan oldest dah ambil, so 8 tolak 2 tinggal 6 lagi lah orang. Kalau girls tu pula, asalnya semua ada 12. Sebab youngest dengan oldest girls kita dah ambil, so dia tinggal 10. Dalam team tu kita ada 5 dengan 5. So 5 boys dengan 5 girls. Tapi sebab kita dah ambil 2, so tinggal 3, girls pun tinggal 3. So kita consider untuk boys dia jadi 6C3, untuk girls dia jadi 10C3. So dia punya jawapan 6C3 10C3. So kita ada 2,400. Okay, tak ada jawapan ni dalam skema tu. Kenapa dia dapat nombor macam tu? Alright. Okay, kita betulkan balik. Ini based on question 1, tapi soalan ni dia tak based on question 1. So agak meningkan jugalah IG ni. So basically kita punya boys ada 6, girls kita ada 10 orang. So daripada question ni kita tinggal lagi, kita nak 10 orang kan. So kita asalnya kita nak 10 orang dalam team, tapi youngest dengan oldest boy dah ada, youngest dengan oldest girl dah ada. So kita ada lagi 6 orang je pilihan. Alright, so kita ada, so could be dia pilih 6 orang daripada boys, 0 orang daripada girls, ataupun 5 orang daripada boys, 1 orang daripada girls, ataupun 4 orang daripada boys, 2 orang daripada girls, 3 orang daripada boys, 3 orang daripada girls, 2 orang dari boys, 4 orang dari girls, 1 orang dari boys, 5 orang dari girls, dan 0 dengan 6. So ini dia jadi 6C6 darabkan dengan 10C0. Ini dia jadi 6C5 darabkan dengan 10C1. Ini dia jadi 6C4 darabkan dengan 10C2. Yang ini dia jadi 6C3 darabkan dengan 10C3. Ini dia jadi, yang tu dia jadi 6C2 darab 10C4, 6C1 darab 10C3, 6C0 darab 10C6. Okey, kalau nak kira benda ni, dia macam ni buat dia. Sebab banyak kan. So kita shift 9 dulu, reset semua kita punya memori. Alright. Kita tekan 6C6 darab 10C0, tekan M+. Right. Lepas tu pergi belakang, tekan delete.
tukarkan kosong tu dengan 1, tukarkan itu dengan 5, tekan M+. Lepas tu tekan delete, tukar 1 dengan 2, tukar 6, 5 tu dengan 4, tekan M+. ok, lepas tu sambung lah, tukar dia 3, tukar dia 3, tekan M+. Lepas tu tukar dia jadi 4, tukar dia jadi 2, tekan M+. Lepas tu tukar dia jadi 3, sorry 5, tukar sini jadi 1, tekan M+. Lepas tu tukar dia jadi 6, dan last kali tu jadi kosong, tekan M+. Menjadikan total dia sekarang akan jadi alpha kan dengan M akan sama dengan N, kita akan dapat jawapan dia, which is 8008. So, jawapan semua ni akan jadi 8008. Right, so the next question. A committee of 4 is to be selected from 7 men and 5 women. So bila soalan IG ni dia sangat direct So dia kalau nak guna C tu biasanya community, team, itulah. There are no restriction. 7 men 5 women menjadikan semua sekali ada 12. Dia nak pilih 4. So yang pertama tu 12C4, kita akan dapat 12 495. Yang kedua, there must be 2 male and 2 female of the member. So 7C2 darabkan dengan 5C2 menjadikan 7C2 darab dengan 5C2, kita akan dapat 210. There must be 2 male and 2 female members. Right, 210. Right, soalan yang B tu. A brother and sister, Ken and Betty, are among 7 men and 5 women. Find how many different community of 4 could be selected so that there are 2 male and 2 female members, which must include either Ken or Betty but not both. Alright, so kita ada case yang ada Ken dengan Betty, yang tak ada. Lagi satu kita ada case Ken ada, Betty tak ada. Dan lagi satu kita ada case Betty ada tapi Ken pula tak ada. So Ken dengan Betty tak ada. So sekarang ni men kamu ada 7, woman kamu ada 5. Ken dengan Betty tak ada, maksudnya men tinggal lagi 6, woman pula tinggal lagi 4. So 6 tambah 4, 10C4. Ken ada, Betty tak ada. So dalam Ken ada, Betty tak ada, 10C4 dulu kita je. 10C shift 6 4. So ini dia ada 210. Tapi jawapan dia kita tengok dia semua penuh. So ada something wrong lah. Lagi sekejap. Ken ada, Betty tak ada. So Ken ada, Betty tak ada. Sebab daripada team tu Ken tu dah memang confirm. So kita ada lagi 3 orang lah yang kita nak pilih kan.
So laki dah ada. Macam mana? Enam C enam C1 darabkan dengan sebab Betty dah tak ada kan, macam ni Ken ada, maksudnya tim lelaki tu ada 7. Sebab Ken dah ada, so tinggal 6. Daripada 6 ni nak pilih dua lelaki kan, so Ken tu dah memang confirm dah, so kena pilih lagi seorang lelaki, so dia jadi 6C1. Alright, dalam kes perempuan pula Betty tu tak ada, so daripada 5 orang tinggallah lagi 4 orang. Daripada 4 orang tu nak pilih lagi 2, so kita ada 4C2. Alright, so 6C1 darab 4C2, 6C1 darab dengan 4C2, so kita ada 36. Alright, Ken tak ada, Betty ada. So kalau Ken tak ada, kita ada 6 orang. So laki ada 7 orang, sebab Ken tak ada, so tinggal 6. Daripada 6 ni kita nak pilih 2, so kita ada 6C2. Betty pula dalam kes perempuan pula semua ada 5 orang, tapi sebab kita dah memang confirm pilih Betty, so tinggal lagi 4 orang. Daripada 4 orang ni nak pilih 2 kan, so Betty tu dah confirm, so tinggal lagi seorang yang kita nak ambil, so kita ada 4C1. So kita ada 6C1 darabkan dengan 6C2 darab dengan 4C1, so dapatlah 60. Tapi kenapa kita tak consider dua-dua yang tak ada? Sebab dia nak dalam team tu ada Ken seorang ataupun Betty seorang, tak boleh tak dua-dua tak ada. So maksudnya yang ini kita tak consider lah. So kita ada 60 campurkan dengan 36, so kita ada 96. Right, habislah soalan tu. Alright, kita pergi soalan yang seterusnya, soalan nombor 11. Soalan nombor 11 ni, a security code is to be chosen using 6 of the following, the letters A, B, C, the numbers 2, 3, 5, the symbol star and dollar. None of the above may be used more than one. Find the different security codes that may be chosen if there are no restriction. So kita ABC tu dah ada 3, 2, 3, 5 tu dah ada 3 juga, dan star dan dollar tu ada 3 juga. So basically semua sekali kita ada 9. Kita nak guna 6, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ataupun kita ada 9P6, 9P6, which is going to give 9P 60,400. Betul ke? Apa tak dapat? Tak ada restriction kan? So kalau kita try 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4, 60 480. Jawapan kita jawapan dia lain lah, 20,190. Tengok yang kedua tu, the security code start with a letter and finish with a symbol. Start dengan letter. A security code is to be chosen using 6 of the following.
3, 4, 5, 6. Right. The security code start with a letter and finish with a symbol. So start with the letter. So kita ada 3 option. Finish dengan simbol, kita ada 2. So let's say kita dah pilih satu letter dan satu simbol, menjadikan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kat sini ada 6, 5, 4 dan 3. So kalau kita ada 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2, kita ada 720. Sebenarnya jawapan tu tersalah ambil jawapan kot. Tersalah ambil jawapan. The two symbols are next to each other in the security code. Right, the two symbols are next to each other. Soalan yang ketiga tu, the two symbols are next to each other. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Symbol tu next to each other. So basically this is 2 factorial. And then this one is 1, 2, 3, 4, 5. Symbol next to each other. So kalau kata kita dah pilih 2, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6, 5, 4. So, option kat nombor 2. So kita ada 5 timeskan dengan 2 factorial timeskan dengan 6, 5, 4 dengan 5 timeskan dengan 2 factorial timeskan dengan 6, 5, 4, 3600. Sama pula jawapan. Okay, so tunggu sekejap. Kita pause dulu. Tengok apa masalah. Okay, yang ni ada salah kira lah. Yang ni jawapan dia tu 2160. Soalan yang first tu tak sama dengan jawapan, tak tahu kenapa. So tinggal dulu lah. Soalan B tu. 2 teams each of 4 students are to be selected from a class from 8 boys and 6 girls. Find the different ways the 2 teams may be selected. There is no restriction. 8 campur 6 is tak ada restriction kan. So 8 dengan 6, 8, 8, 8, 6, 6, 12, dia ada 14. 14 si 4. Kalau 14 si 4, satu. Ada find the number of different ways the two teams. 2 teams. So the first team, second team dia akan jadi 10 C4. 10 C4. So kita ada 210. Basically kalau dua-dua ni 14 C4 darabkan dengan 10 C4. So darab lah dengan 10 14 C4, which is going to be 210, 210. So this is for the first team, team 1. First team. This is for the second team. Soalan dia. One team is to contain boys only and the other team is to contain girls only. So senang je. 8 C4 darab dengan 6 C4, which is going to give 10,000. Soalan yang bawah tu. A team of 5 students is to be chosen from 10 boys, 8 girls. Find the number of team. There is no restriction. So ni dah jadi senang lah. 18 C5, 18 C5, 8, 5, 6, 8. Yang ada M kat sebelah tu rasanya aku tertekan. Right, soalan yang kedua tu.
The team must contain at least one boys and one girl. So boys dengan girls. 1 boys, 4 girls. 2 boys, 3 girls. 3 boys, 2 girls. 4 boys, 1 girl. So inilah yang kita nak cari. And then kita punya boys ada 10, kita punya girls ada 8. So 10C1 darab 4C. So 8C4, 10C2 darab 8C3, 10C3 darab 8C2, 10C4 darab 8C1. So semua ni kita kena tambahkan. So kamu ikutlah jelas skema tu. Skema tu dikira kan one by one. So bila kamu nak kira, kamu clearkan dulu, set memori ya. 10 C1 darab dengan 8 C4, 770. Tiga, 2 dan plus 3080. Lepas tu kita ada 2. Alah, tak ada ni 10C. Alah, so kena reset balik lah ni. Dah start salah kira kan. 10C1. Kalau cikgu pun salah kira ni kan tak tahu lah. Salah lagi. Tekan plus. Senang aja sebenarnya soalan dia. Susah pun. Okay. Right, soalan B tu. Dah sebenarnya. A computer password which must contain 6 characters to be chosen from the following 10 characters. There are no restrictions. So kita ada jadi 10P6. 10P6. Asyik salah tekan. Tak ada jawapan ke? Ada 151200. Right, so dia jadi yang kedua. Each password must start with the letter and finish with the number. Start with the letter. So kita ada 4 pilihan. Finish dengan number kita ada 3. So kat tengah-tengah ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8, 7, 6 dan 5. Kira lah 4 kali 8, 7, 6, 5, 20, 160. Ataupun kalau korang yang pakai P, 8, 3, 8, P4. Macam tu lah. Alright, yang ketiga tu dia bagi tahu kalau kita ada at least satu simbol. At least satu simbol. Maksudnya kita ada semua. Kita ada satu simbol. So dalam kita punya probability, dalam kita punya susunan tu, kita boleh ada kosong simbol,
kita tak pilih langsung simbol, ataupun satu simbol, ataupun dua simbol, ataupun tiga simbol. So sekarang kalau dia kata at least satu, maksudnya kita nak consider yang ada satu, dua dan tiga simbol. So yang kosong simbol ni yang kita tak nak kan. Basically semua tolakkan dengan yang tak ada simbol. So semua kita adalah 151, 200, tolakkan dengan yang tak ada simbol tu. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2 ataupun 7P6 kan. So kita ada 1, 5, 1, 2, 0, 0 tolak dengan 7P6. Salah lagi, 7P6. So kita akan dapat jawapan dia 146, 160. Macam itulah idea dia. Ok, soalan yang last sekali. Mr. and Mr. Caldecott. Mr. and Mrs. Caldecott have 5 sons and 4 daughters. All 11 members of the family play tennis. 6 members of the family enter a tennis competition where teams consist of 4 males and 2 males. Oh, soalan ni penat dah. Yang ni dah penat dah buat. Ok, kita buat soalan ni 5 and 4. So semua sekali ada 11 lah, sebab campur lagi 2 kan. 5 ni lelaki, 4 tu perempuan main tenis. 6 of the family members enter a tennis competition. So soalan yang pertama tu ada 6. So daripada sini ada 6. So 11 P6 lah kan. Ke 11 sini. There are no restriction. Oh, sorry. Dia kata find the number of different teams of 4 females and 2 males. So 5C4 darab dengan 4C. Sorry, bukan 5 lah, sebab lelaki sekarang dia jadi 6. So lelaki jadi 6, perempuan jadi 5 lah, sebab termasuk mak dengan ayah dia. So 6C4 darabkan dengan 5C2. So kita akan dapat jawapan dia 150. Yang kedua tu, Mr. and Mrs. must both be in the team. So dua-dua kena ada dalam team. So sebab dua-dua kena ada dalam team. So lelaki sekarang ada 6, sebab seorang dah memang confirm ada. So ada 5 lah, sebab daripada kita ada 4 orang lelaki, seorang dah confirm ada. So kita nak 3. So 5C3. Okay, perempuan tu pula asalnya ada 5, tapi sebab seorang dah memang confirm ada dalam team, so tinggal lagi 4 pilihan kita. So perempuan yang dibenarkan adalah 2. Maksudnya kita nak pilih lagi seorang. So kita ada 4C1. Alright, sebab dia kata dua-dua kena ada dalam team. So kita kena consider lah kalau dua-dua ada dalam team. So yang kita consider sekarang ni dua-dua dalam team. So kita juga ada cerita dua-dua tak ada dalam team. So kalau dua-dua tak ada dalam team, so kita ada 5C4 darabkan dengan 4C2. Kenapa ni? Sorry. So dua-dua kena ada dalam team. Soalan dia dua-dua kena ada dalam team. So betul lah ni. Tak payah kira yang dua-dua tak ada dalam team. So 5C3 darab 4C1. So dia jadi 40. Either Mr. or Mrs. Caldecott is both in the team but not both. Salah seorang kena ada, tapi dua-dua tak boleh ada. So saya nak buat malas ni. So sekarang ni lelaki ada 6, perempuan ada 5.
yang dia nak pilih sekarang 4 lelaki dengan 2 perempuan. Salah seorang kena ada dekat dalam tim, tapi dua-dua tak boleh ada. Sebab salah seorang kena ada. Salah seorang kena ada. Sebab salah seorang kena ada, kita ada lelaki ada 6. Alright, lelaki ada 6. Kita pilih 4. Salah seorang. Okay, so kita pilih case yang Mr. ada, Mrs. tu tak ada. So kalau Mr. ada, Mrs. tak ada. So lelaki asalnya ada 6. Sebab confirm dah seorang ada, so tinggal 5 lah. So lelaki kena ada 4. So sebab seorang dah dipilih, so 5C3. Right. So perempuan semuanya ada 5, tapi dia punya isteri tak boleh ada. So sekarang dia tinggal 4 lah. So perempuan nak pilih 2. So 4C2. So ini kita akan dapat 5C3 darab 4C2, kita akan dapat ni 60. Okay, next. Untuk perempuan ada, lelaki tak ada. So Mr. yang tak ada, Mrs. yang ada. So kalau Mr. tak ada, asalnya lelaki semua ada 6. So sebab seorang tu tak boleh ada, so ada 5. So asalnya nak pilih 4. So yang tu tak ada effect lah. Kalau yang perempuan pula, semuanya ada 5, confirm dah ada 4. So semuanya kita tinggal lagi 4 lah, sebab seorang tu dah confirm ada. So asalnya ada 2 team, 2 orang nak dipilih. So sekarang tinggal 1. So kita tinggalkan dengan 5C4 darabkan dengan 2C1. Sorry, 4C1. So ini kita akan dapat 20. So total dia adalah 80. Itu saja dekat dalam topik ni. So rajin-rajinlah buat sebenarnya. Rajin buat. Bisa?